dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurusi majlis, Tuan Imam, dia manager plantation kita di Sedili. Dia jaga pokok boleh, jadi imam boleh. Kita ada tamu khas, Tun Zaki, bekas VC kita, Datuk Rahim, dan juga sahabat baik saya, Sabri Rahman. Dan saya kena akui, saya rasa sonok tengok sambutan peserta cukup menggalakkan. Cukup menggalakkan. Kita ada daripada Tun sampai yang tak ada gelaran, semua mai nak tanam durian sekarang. Ya, ini satu semangat yang harus kita bugarkan, kita bugarkan dan kita jadikan sebagai satu budaya baru, budaya untuk berjihad dengan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Mudah-mudahan majlis kita, program kita hari ini akan mendapat rahmat daripada Allah Taala. Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih kepada Khairul dan Imam dan sahabat-sahabatnya kerana menganjurkan kursus ini dan mendapat sokongan yang baik daripada timbalan daripada Naib Chancellor bahagian inovasi dan juga Naib Chancellor bahagian penyelidikan, khususnya Profesor Kharudin, dia tak dapat datang, dia wakil Naufal hari ini, kita suruh Naufal ada depan, dan juga Dr. Anwar daripada Unit Agro Forestry UM. Alhamdulillah, sokongan daripada pentadbiran pengurusan Universiti Melaya cukup menggalakkan. Saya bercakap tentang soal pertanian ini dah lama. Saya sempat menduduki jawatankuasa nafas. Kita membincangkan masalah agronomi di negara kita. Berdasarkan angka yang dah lewat lebih kurang 4 tahun dulu, the size of volume of the agronomy in Malaysia, saya ingat tuan-tuan tak boleh tukar. Jumlah dia adalah 300 bilion setahun. The value and the volume of agronomy, termasuk segala-galanya, daripada makanan, food, beverages, termasuklah larak, liquor dan sebagainya, dikira makanan, termasuk machinery, peralatan-peralatan yang terbabit dalam pertanian, termasuklah baja, makanan, racun dan sebagainya. Total is 300 billion. The local hanya produce 20 billion. Most of them is palm oil, mungkin padi, mungkin ada sedikit ayam dan sebagainya. The rest kita terpaksa import. Jumlah import kita masih tinggi, dan baru ni import buah-buahan kita saja dah mencecah 80 bilion. It's big. Pisang kita import, pepaya kita import. 2018 kita import 280 juta biji kelapa. Sebab orang Malaysia, baik Hindu, baik Cina, baik Melayu, semua makan nasi lemak. Breakfast ada kari, tengah hari ada kari, malam ada kari. Tapi kita kerana perlu dihempah lah alam Melayu, yang lain bawang, cabai kering, semua kita import. That's why our size of import very big. Dan saya masih tertanya, bilakah kita ni buah dokong atau buah langsat kita nak wrap elok-elok macam buah anggur untuk ekspor? Tak tahulah bila boleh mai. Kita dapat makanan daripada luar cukup banyak, terutama ni buah-buahan. Buah-buahan just imagine 80 bilion. Sekarang ni barulah nampak durian sikit. Durian tahun 1921 kita ekspor nilai dia 1.14 bilion. Dan dijangka pada tahun ni mungkin 1.8 bilion. The only fruit yang kita ekspor. Jadi alhamdulillah tuan-tuan menyahut kesedaran ini untuk berusaha menjadi petani durian. Regardless you ada tanah 1 hektar ke, setengah hektar ke, kita tanam. Saya berceramah kepada orang kampung, khususnya orang Melayu. Mereka marah sebab saya kata mereka malai. Kita
jumlah dapur, perbelanjaan dapur, kita pakai daun serai, kita pakai daun patnan, kita pakai cabai, kita pakai macam-macam. Tiap-tiap hari minimum untuk orang kampung kurang dia RM10. Pasal apa dia tak mau tanam? Dan kerepoleh pun pergi beli kat pasar. Serai beli kat pasar, lengkueh apa semua beli kat pasar. Whereas you ada tanah di kampung, you boleh tanam. Galakkan tanam. Ada tanam tapi tak jadi sebab terutamanya di Kelantan, di Kedah, dia pasrah Allah Ta'ala semua, tanam tu serah ke Allah Ta'ala tu jaga tanah dia. Tak boleh. Sekarang ni, we are talking about the precision farming, modern farming. Kena ada teknologi, kena ada ilmu. Kan? Saya baru syarah kat seorang ustaz. Kan? Saya tak, minta maaf lah, gelincak sikit. Tun, maaf. Saya tanya 2 soalan. Satu, bagi tahu saya apa itu maksud maqasid miqat. Ni orang pergi haji, orang pergi buat umrah mana? Tuan-tuan boleh fikir tak? Apa itu maqasid miqat? Ustaz, saya tanya ustaz ni, one is a lecturer of the UIA. Dia cakap itu semua, tak mestinya semua ibadat yang Tuhan suruh buat tu ada maqasidnya. Maqasidnya adalah the objective, the highest objective of the syariat. Dia kata solat subuh 2 rakaat, apa maqasid dah? Maghrib. Aku tahu mesti ada maqasid sebab Tuhan sebut dalam Quran, surah Al-Imran, you baca semua, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak aku menciptakan sesuatu itu sia-sia. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. So, saya tanya dia balik, kalau tidak ada miqat itu dibuat di luar daripada tanah haram, kita semua ibadat bermula dengan niat. Aku nak buat umrah. You turun di hotel, you duduk ke depan masjid Al-Haram, turun masuk dalam masjid, niat ihram. You niat ihram kat masjid tu. Kemudian pergi niat tawaf 7 kali. Niat sa'i 7 kali. Kemudian habis sa'i tahlul, jalan balik, masuk pintu balik, niat sekali lagi ihram. Sehari you boleh buat 20 ihram, 20 umrah. Sebab kalau tidak ada miqat, itu maksudnya, takkan itu simple thing you tak boleh fikir. Cerita Nabi Ibrahim diperintahkan untuk korban anak dia. Nabi Ibrahim bincang dengan bini dia, bincang dengan anak dia, anak kata kita rela. Dan malaikat suruh Nabi Ibrahim bawa anak dia pergi korban kat Mina. Pasal apa dia bawa korban ke Mina? Apa maqasid dia? Dia pun tak boleh jawab. Saya kata kalau dia tak bawa pergi korban kat Mina, kita haji kita ialah turut menurut syariat Nabi Ibrahim. Semua orang kat sembelih kambing dalam masjid haram lah. Itu saja, tak kata lebih banyak. Tapi cuba fikir panjang lagi. Apa itu maqasid pokok padi? Dia boleh jawab mah. Maqasid pokok kelapa boleh jawab. Beratus lagi dalam hutan kita pokok-pokok. Apa maqasid pokok itu? Kita tak bincang dengan mikro RNA pokok-pokok, kita tak ada. Kan? Sedangkan dia Jerman di sama bincang tentang hasil mahsul bumi kita, pokok-pokok kita yang Tuhan buat mesti ada sebab. Mesti ada punca untuk kesihatan, untuk ubatan dan sebagainya. But kita tak fikir. Kan? Semua ada fikir nak minta subsidi, usaha tak ada. So, kita kena stop budaya itu, kita kena mulakan satu budaya baru, berfikir dan mencari maqasid apa seperti ini. So, okey. Program hari ini kita jemput 2 orang pakar durian, saudara CK Lim dan saudara CK Lim, dia daripada Saliran Mampan. You pernah tengok video dia, dan saudara Zulfahiz Husin dari Dekebun. Dua-dua orang ni memang pakar durian. Saya duduk sebelah mereka pun bau durian. Mungkin sebab mereka terlalu bermesra dengan durian. Manfaatkan ilmu mereka dengan mendalam, tak tahu tanya. Sebab pertanian durian ni saya pun buat juga. Durian musangking, duri hitam ialah satu pertanian yang cukup remeh, yang perlukan perhatian sepenuhnya. Alhamdulillah hasilnya agak lumayan. Pokok durian ini dia memang banyak berduri dan cabaran dia pun banyak. Kan bubuh ayak lebih sikit, akar reput, tak jaga elok sikit, ulat mai, dia pergi dia elok pula sikit, buah pokok elok, dia naik daun penuh. Kan? You nak kena perut, nak kena buang. Kan? You tengok pasal apa dia bergantung
ayak botol ke anti-anti, so semua ada tujuan-tujuannya. So saya berterima kasih sekali lagi kepada semua peserta. Ada yang dari orang kaum India ada, kaum Melayu ada, kaum Cina pun ada. Sama-samalah kita menjadikan industri durian negara ini sebagai one new black gold, yang mana durian kita ni so far is the best in this part of the world. You pergi di Indonesia, orang Indonesia sendiri dia tak mau makan durian dia sebab durian kita lebih baik. Vietnam atau Filipina apa durian dia tak baik. Durian kita baik dan Allah Taala bagi tanah kita cukup sesuai. Kan? Saya harap majlis ni program ini tidak akan berhenti di sini saja. Kita akan mengadakan beberapa siri kursus pertanian perancangan sistematik pengurusan projek tanaman durian. Jadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meresmikan kursus perancangan sistematik pengurusan projek penanaman durian Musangking dan duri hitam siri 12025. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tirai ceramah dibuka, izinkan saya menyampaikan biodata ringkas penceramah kita pada hari ini. Penceramah untuk sesi yang pertama ialah Encik Lim Chin Kee, selaku pengasas saliran Mampan. Beliau telah melatih lebih daripada 500 petani dan pelabur durian, bukan sahaja di Malaysia, tetapi di Thailand, Vietnam dan Kemboja. Beliau juga merupakan jurulatih utama Durian Masterclass From Seed to Market. Selain itu, beliau adalah pakar rujuk tetap media seperti Channel News Asia, The Borneo Post dan Today Online. Maka dengan ini, majlis menjemput Encik Lim Chin Kee untuk menyampaikan pengenalan dunia durian dan potensi. Dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera dan salam durian. Okey, sekali lagi saya amat gembira kerana dapat menjejak kaki ke Universiti Malaya. Walaupun dulu memohon di reject lah. Hari ini dapat masuk buat ceramah. Okey, kita nampaknya trend penanaman durian menjadi semakin hangat. Dan saya dapat banyak jemputan daripada negara ASEAN dan juga daripada China. Minggu lalu lawatan daripada Guatemala. Saya dapat jemputan daripada India juga untuk buat konsultansi di sana. Baru balik daripada Indonesia dan akan ke Cambodia bulan depan. So saya nak ceritakan tentang trend apa yang berlaku tentang potensi durian ini. Dan apa yang berlaku secara global, sebenarnya daripada Australia juga ada yang minta saya pergi lah. Cuma Guatemala tu saya tak berani sikit lah. Sebab kawan-kawan banyak yang kemalangan kan. Okey, kita mulakan dengan trend. Apa yang berlaku ialah kita tengok strategi secara global dunia apa yang berlaku dalam penanaman durian. Lampu boleh tutup, tak clear sangat. Ya, depan kalau boleh 2-3 row lah. So nampak lebih jelas. Okay, kita lihat dari segi penanaman durian, trend yang berlaku sekarang ni boleh dikatakan negara ASEAN semua sudah tanam lah. Sebab tu saya terlibat dengan Cambodia, Laos, Filipina, Indonesia, Vietnam, Thailand. Satu je negara di ASEAN yang saya tak pergi lawat ialah Myanmar. Sebab takut nanti makan biji besi peluru free ya. Boleh tolong tutup yang depan. So kalau kita lihat dari trend penanaman durian, saya akan ceritakan sedikit satu persatu mengenai setiap negara yang mereka praktik, kekuatan dan kelemahan. Dan juga apakah kekuatan Malaysia, kelemahan Malaysia. Sebab Malaysia ni jangan kita syok sendiri ya. Kita selalu beranggapan durian Malaysia adalah terbaik, paling sedap. Tetapi pada hakikatnya, durian-durian, tak cukup, kena tutup lagi sini.
Kalau boleh depan yang sini kena tutup. Kalau tidak tak jelas. So kalau kita lihat dari segi kekuatan, permintaan durian Musangking memang mendapat permintaan yang sangat tinggi, terutama daripada negara China. Lebih-lebih boleh dikatakan ekspor dunia China memenuhi 90% daripada keperluan durian kalau dibandingkan negara-negara lain. Jadi memang China kalau nak makan durian setakat ini yang China kita penuhi di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Penduduk China yang pernah makan durian tak sampai 2%. So pasarannya besar. Okey. Nampak jelas ha? Kalau boleh depan lampu ni pun boleh tutup juga. Saya tak nampak muka saya tak apa, kena nampak gambar saya. Okey. So kita lihat penanaman durian Musangking di Vietnam. Pokok lebih kurang dalam 4,5 tahun. Pokok di Vietnam boleh berbuah lebih kurang dalam 40 hingga 60 biji. Dan kalau kita lihat durian Musangking di Vietnam, bulat. Kalau Malaysia punya, semua bengkang-bengkok. Di mana silapnya? Nanti saya akan ceritakan satu persatu. Vietnam kebanyakan berjaya disebabkan penanamnya adalah owner operator ataupun pemiliknya sendiri. Satu, okey, jelas lah. Kedua, keluasan mereka tak besar, 3 hingga 5 ekar. Penduduk Vietnam 3 kali lebih besar dari Malaysia, so mereka tak seperti Malaysia. Kalau Malaysia ni orang tanam 30 ekar, 300 ekar, 3,000 ekar pun ada kan. Okey, kita lihat kenapa Vietnam boleh berjaya. Satu daripadanya cuacanya agak bagus sebab bila musim kering dia betul-betul kering. Dari berbunga sehingga buah gugur dia kering. Jadi tidak ada gangguan hujan. Malaysia kita ada masalah. Setiap kali bunga kembang, itulah sumpah durian. Pasti hujan, gugur habis. Inilah dikatakan sumpah durian yang tak dapat dielakkan di Malaysia. Kedua, kebanyakan tanah mereka sesuai untuk tanam durian. Ketiga, mendapat sokongan daripada kerajaan dan juga penyelidikan. Dari segi geografikalnya dia memang dekat dengan China. Sebelah jiran saja dia mereka boleh hantar melalui transport melalui jalan. Ketiga, mereka juga kita kalau lihat dari segi musim buah durian, Vietnam, Thai, Laos, Cambodia, musim durian mereka adalah bulan 4, 5, 6. Sekarang musim yang paling lebat lah. Malaysia kita jatuh pada 6, 7, 8. Tahun ni ada sikit pelik. Dulu 5, 6, 7. Sekarang dia ke belakang sikit. 6, 7, 8. Kelebihan yang ada pada Filipina ialah kualiti tidak baik tapi luar dia di luar musim pada negara ASEAN lain. Bulan 2, bulan 3, bulan 9, bulan 10. Indonesia lain pula sebab negaranya luas. So musim duriannya juga pelbagai. Jadi disebabkan musimnya nasib baik kita tidak bertembung dengan Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia. Kalau bertembung memang kita susah. Walaupun kualiti kita baik, tetapi bila diberi pilihan durian murah dengan mahal, kemampuan negara China yang nak makan ada, bukan semuanya kaya raya. Tapi dalam pemikiran kita ingat China boleh makan apa saja. Yang miskin pun banyak juga sebenarnya. Kalau kita tengok purata pendapatan orang di China tak tinggi juga, 2,000 hingga 3,000 RMB. So tak tinggi juga, lebih kurang 1,500 hingga 2,000 ringgit Malaysia sahaja. So kalau kita lihat lagi satu, dari segi persaingan tenaga buruh. Tenaga buruh kita boleh dikatakan paling mahal. Berbanding dengan negara jiran, contohnya kalau di Laos, 100 USD sahaja. Kalau di Cambodia, 200 USD sahaja. Tapi di luar kawasan mungkin 150 USD. Kalau di Indonesia pun dalam lingkungan saya ingat tak sampai 300 USD. Tapi Malaysia kita masuk berapa? 400 hingga 500 USD ya. Kadang pekerja jual mahal lagi kan. Satu lagi ialah di Vietnam kebanyakan durian diusahakan oleh pemilik sendiri.
Okey. Di Vietnam kita tengok Musang King grade A ya. 4 biji boleh kata betul-betul semua grade A. Kalau kita nak lihat Musang King yang grade-nya kualiti baik, dia mesti bujur panjang, bukan bulat. Kalau bulat maksudnya ada sesuatu yang tak betul. Kalau ciri-ciri keunikan Musang King ni dia memang bujur bulat, dan kalau kita lihat di sebelah sini, ini menandakan masalah tupai pun berlaku di mana-mana sahaja. Kalau lihat daripada di Vietnam ni memang pokok dia penuh. Yang sebelah sini adalah durian Vietnam, R6. Ini Musang King. R6 hasilnya lagi tinggi. Cuma kalau dari segi popular memang Musang King kita mendapat nama yang agak istimewa. Okey, kita lihat lagi. Memang Musang King di Vietnam kebanyakan bulat-bulat. So, kalau di Malaysia, segan saya nak letak muka saya jugalah. Sebab semuanya bengkok. Di mana silapnya? Silap pertama nanti saya akan ceritakan, pembacaan. Okey, ini semua gambar-gambar yang kita ambil di tahun lepas di Vietnam. Dan di Vietnam juga ada masalah belang harimau, tiger strip. Ataupun tip burn. Ada orang kata biji hitam. Sebenarnya sebutan yang betul adalah Ariel tip burn. So, yang ni juga di Vietnam berlaku juga. Biasanya ini berlaku disebabkan beberapa punca. Pertama, penggunaan baja yang salah. Kedua, kebun yang kita lawat ni ada 3 kebun kita pergi lawat. Satu yang ada 2 sprinkler air, yang satu ada sprinkler, satu yang buat manual, pakai tangan siram. Yang menjadi masalah yang pakai tangan siram. Sebab air tak cukup. Bila air tak cukup, zat dan kalsium tidak dapat dihantar ke buah, dia akan menyebabkan tip burn. Ataupun kita pakai lecor. So, penggunaan air sangat penting. Terutama di negara seperti Vietnam, Cambodia, Thailand, keringnya memanjang. Di Malaysia kadang-kadang kita boleh jadi kurang bernasib baik. Ada juga El Nino. Tetapi Malaysia biasanya berlaku dalam 10-15 tahun sekali. Jadi persediaan kita bukan hanya setiap tahun, tetapi kita kena bersedia untuk dalam masa 10-15 tahun bila datangnya El Nino, kita dapat menghadapi dengan baik. Dan saya percaya banyak orang tanam durian ada masalah ni. Ada orang kata ni apa, penyapu. Masalah ini juga disebabkan salah satu faktor adalah masalah penggunaan pembajaan yang salah. Kedua juga faktor pengairan. Yaitu kering, tak cukup air, memang jadi masalah besar. Jadi kalau tanam durian, pastikan sedia, pepatah Melayu kata apa? Sediakan payung sebelum hujan kan? Tanam durian ialah sediakan air sebelum kemarau. Ini pepatah saya cipta sendirilah. Okey. Kita lihat ya, ini berlaku. Yaitu pucuk mati. Di Cambodia. Keluasan tanah 10 hektar. Kolam yang disediakan 1 hektar, iaitu 10% daripada keluasan. 2 bulan kering. So maksudnya persediaan air kita tak cukup. Kalau nak tanam durian di kawasan yang melebihi 6 bulan kering, kita akan sediakan keluasan 30% daripada kawasan penanaman sebagai kawasan kolam ataupun tadahan air. Di Malaysia kalau saya minta orang buat 10%, dulu memang orang hentam kiri kanan saya. Dia kata kerja orang gila. Tapi sekarang masih banyak tak percaya lagi. Kalau berlaku, nak percaya sudah terlewat. Nasi sudah jadi bubur. Masih ingat lagi suatu ketika, Bandaraya Kuala Lumpur. Setiap kali kalau kemarau 2-3 bulan, catuan air berlaku. Tapi cuma pelik, catuan air berlaku di kawasan Puchong, Ceras. 2 tempat tak akan ada catuan air. Putrajaya dengan
segitiga Kuala Lumpur. Kalau Catur Air, pengarah kena buang kerja. Catur Air terpilih ya. Jadi kalau di Malaysia, pengurusan air itu penting. Sebab apa? Contohnya di Australia, saya pergi tengok, kawasan itu kering. Saya tanya penanam itu berapa lama sudah tak hujan. Ya dah, hopefully next year will rain. Dan saya tanya sekali lagi, sudah berapa tahun di sini tak hujan? 7 tahun. Simpanan air boleh tahan berapa lama? 10 tahun. Tetapi nasib tidak mengingat mereka, 12 tahun berhujan. Jadi kalau kita di Malaysia, kita cuma perlu sediakan air lebih kurang untuk 6 bulan. Sebab bila berlakunya pertukaran musim, dia akan hujan. So sekurang-kurang kalau nak berjaya tanam durian, pastikan kita sediakan air yang cukup dalam 6 bulan untuk menghadapi cabaran. Ini kolam yang disediakan, 1 hektar, tetapi kering. Sebab Cambodia ni kadang-kadang dia 6 bulan hingga 8 bulan boleh kering. Yang ni keluasan yang tanam di Cambodia lebih kurang 600 ekar. Jadi di Cambodia dia juga ada ekstrim. Yang kaya tu super rich tu memang kaya, yang miskin tu sangat miskin. Yang kaya tu lebih kurang dalam 35%, yang miskin 95%. So di Cambodia kadang-kadang kita tengok kereta mereka yang 4 wheel, 1 biji 1 juta ringgit. Besar. Bukan yang kat Malaysia tak pernah tengok. So di Cambodia memang ekstrim. So pastikan sediakan kolam. Yang ni dia sediakan kolam dia lebih kurang tak luas lah. 30 ekar sahaja. Nampak kolam ni? Jalannya teratur juga. Cuma sayang projektor tak cukup tajam. Saya tak dapat tunjukkan gambar dengan jelas. Okey, yang ni di Cambodia mesediakan di atas bukit satu kodam tadahan, pam air di bawah tanah ke atas. Dan di Cambodia pelik juga, Malaysia jarang tengok solar panel. Sebab mereka nak pakai diesel jauh nak beli susah. Jadi pasang terus dengan solar panel, kosnya lebih kurang RM50,000 Malaysia. Untuk 10 hektar dia pakai enjin terus siram. So sebenarnya pelbagai cara boleh dilakukan persediaan seperti ini. Okey. Ini juga adalah kesan daripada kekurangan air. Nampak daunnya kuning, lecur. Nampak yang merah tu yang lecur kan? Ini juga lecur. Kalau nampak yang kawasan sini memang lecur kan? Sorry, ini tolong kontrol sebab ini kontrol ini tak susah. Next. Okay, next. Okay, nampak lecur tu kan? Okay, next lagi. Nampak lecur? Next. Okay, lecurnya lah memang kalau kita lihat daun tu. Okay, next. Okay, kita lihat di Cambodia, kalau kolam air mereka ada yang gali perigi, kedalaman lebih kurang dalam 40 kaki hingga 60 kaki dalam, dapat air bawah tanah. Siram air cukup, daunnya hijau. So kalau air cukup, pembangunan cukup memang pokok sihat. Next. Dan di Cambodia ada satu luar biasa. Kalau kita buat apa, shelter ataupun pelindung, yang Malaysia kita buat kecil kan. Di Cambodia tengok buat dia besar mana? Gergasi ya. Next. Nampak yang di Cambodia mereka pasang pelindung ni memang besar. Sebab dua, panas mereka kuat. Kedua, angin mereka juga kuat. Next. Ini juga adalah disebabkan masalah kekurangan air. Nampak tak? Daunnya kering di tepi. Ini juga adalah simptom-simptom kekurangan air. Next. Okey, di Cambodia tak lari, kita buat busut dan nampak pokok dah mati habis.
Sebab dah tanam, siram air 2 bulan, lepas 4 bulan, hidup-hidup, mati-mati sebab air kering. Saya minta dia buat 3 ekar, dia tak percaya. Baru lepas mati, baru buat. Manusia kita macam ni lah. Lepas langgar tiang, baru taubat. Okay, next. Nampak mati ya. So, saya ingat orang Malaysia sejak last minute baru bertaubat kan. Ini Cambodia pun belajar benda sama. So, tak lari sebab di Thailand pun tahun lepas disebabkan kemarau 10% daripada durian mereka mati. Jadi kalau tanam durian pastikan kita sediakan air yang cukup. Sebab kita tahu cuaca hari ini yang paling pasti tidak pasti. The only certain is uncertain for today weather. So kita kena pastikan benda ini kita rancang dengan awal. Kalau kita gagal merancang, rancangan kita gagal. You fail to plan, plan to fail. Next. Nampak mati ya. Tanam setahun sayang. Kalau yang umur kita semua rambut yang ubang, kita tak banyak 10 tahun. Pasti ingat kita jangan ulang tanam tau. Kalau ulang tanam tak sebab makan buah nanti. Okay, next. Kalau lihat dari segi tanah, memang tanah di Cambodia subur. Next. Cacing dia memang besar. Tai cacing dia boleh besar lebih dari telur puyuh lagi. Nampak besar? Okay, next. Cacing dia memang besar. So, maksudnya tanah tu subur. Okay, next. Jadi tanah di Cambodia cantik. Tanah dia memang rata. Dan satu lagi mitos yang orang Malaysia percaya tanam durian kena atas bukit. Itu adalah mitos. Sebenarnya durian boleh ditanam di kawasan tanah rata. Seandainya kita sediakan saliran ataupun buat busut. Itu sudah memenuhi. Next. Okay, saya yakin di sini, siapa yang di sini belum tanam lagi? Ada? Oh banyak. Yang tanam setahun? Ada? Yang 2 tahun? Ada juga kan? Yang tanam durian tak ada masalah ada? Tak ada? Okey. Yang belum tanam saya bagi sedikit tips. Sebab yang sudah tanam dia tahu. Tanam 100 pokok, ada yang cantik, ada yang sederhana, ada yang kurang cantik, ada yang hidup segan, mati tak mahu, ada yang mati terus. Betul? So, dia ada jawapannya A, B, C, D, E. Faktor paling utama, anak benih. Kalau anak benih yang kita beli, tak ada kualiti, itulah kita akan dapat 20% cantik, 20% sederhana, 20% kecil, 20% hidup segan mati, 20% itu mati terus. Jadi, kita mula garuk kepala. Di mana silapnya? Kita salahkan baja, kita salahkan cuaca, kita salahkan tanah, kita salahkan itu, tetapi kita tak salahkan masalah bermula daripada anak benih. Jadi kalau sesiapa yang belum tanam, pastikan dapatkan anak benih yang berkualiti. Next. Yang ini di Cambodia, 20 ekar, nampak pokok dia seragam. Kawasan sini, Jabatan Pertanian kata tak boleh tanam durian. Sebab dulu dia tanam getah, mati. Kalau getah mati, maksud durian pasti mati. Tuh. Tapi hidup. Hidup dia sebab apa? Dia tengok YouTube saya. Kawasan tanah rendah. Gari parit. Buat busut. 100% hidup. Jabatan Pertanian mata dia terbuka. Sebab apa? Tak sangka yang tanam getah mati, tanam durian hidup. Ada magic. Magicnya mudah. Iaitu buat busut. Mula-mula bila saya pegang dengan teknik busut ni pun, saya dihentam dengan teruk. Sampai ada orang pergi Putrajaya cakap saya orang gila. Suara dia direkod, ada orang hantar kat saya. Kalau saya lepaskan suara dia lari. Sebabnya, tak pernah orang terbayang tanam durian buat kaedah ni. Dia kata nanti pokok tumbang. Sebenarnya inilah kaedah mencegah masalah air bertakung akan reput. Next. Nampak pokok Cambodia? Cantik ya. Kadang-kadang di Malaysia kita tak lawan dia. Next. Nampak pengaruh mereka. Sprinkler tu ada 4 biji. Air dia keluar sejam 80 liter. Dia ada 4, maksudnya 1 jam dia boleh siram 320 liter. So sekali dia siram lebih kurang 3 jam. Maksudnya berapa? 1000 liter selang sehari. Tapi kat Malaysia bila saya sebut buat satu pokok 1000 liter, banyak orang tak boleh terima. Dia tak kenapa nak begitu banyak air. Inilah jawapannya. Next. Nampak tak? Ini lagi banyak kuantiti air. Ini sejam boleh dapat lebih kurang 200 lebih. 200 combine dapat 500. Dia siram 2 jam 1000. Next.
Ini adalah pasukan yang di Cambodia saya lawat. Ada muka Singapura, ada muka Malaysia, ada muka Cambodia, ada muka Vietnam. Orang Singapura banyak yang tanam durian, tapi bukan di Singapura. Di negara Cambodia, Laos, Malaysia, Indonesia. Next. Kita ke Filipina. Lepas Cambodia cerita lama, kita ke Filipina. Filipina, durian mereka adalah puyat. Kalau tukar kepada bahasa Mandarin, puyau. Tak mau. Sebab tak sedap. Tetapi, puyat ni sebenarnya asalnya daripada montong. Mereka guna biji tanam. Lepas tu mereka duplikasikan dia. So, puyat ni sebenarnya tak sedap. Cuma kelebihannya ialah durian Filipina ni dia memang di luar musim daripada negara lain. Bulan 2, bulan 3, bulan 9, bulan 10. Itulah kelebihannya. Bila orang lain tak ada, dia ada. Walaupun kualiti tak baik sebab tak ada pilihan, ambil saja. Next. Saya sebenarnya dijemput oleh Filipina untuk buat ceramah di sana. Kehadiran lebih kurang dalam 700 orang. Banyak. Dan di Filipina kalau buat ceramah bukan senang sebab buat di Pulau Mindanao. Yang daripada Luzon, daripada Pulau Palawan, dari lain-lain pulau kena naik kapal terbang datang untuk dengar ceramah. So begitulah sambutannya. Kat Malaysia kita senang memandu siapa kan? Ada yang daripada Sabah Sarawak. Oh ada. Ada daripada negara jiran. Ada. Tak ada. Kalau Fama memang negara jiran masuk. Okay, next. Inilah pertandingan juga durian yang diadakan. Tapi kamu lihat durian di Filipina memang tak sedap sebab apa? Sebelum masak, potong. Dia macam gaya Thailand. Kita orang Malaysia tak suka makan durian yang mentah. Orang Malaysia suka makan durian busuk. Tahu kenapa? Gugur, dia masak 100%. Dia gugur, fermentasi. Sebenarnya itu masuk fasa, mulai busuk lah fermentasi. Tapi orang Malaysia memang suka sebab kita nak rasa pahit. Sebab pahitnya durian itu datangnya daripada pertukaran karbohidrat melalui fermentasi ke gula. Dalam proses fermentasi itu, pertukarannya akan berlakunya ada carboxylic acid ataupun alkohol. Itulah yang menyebabkan durian pahit. Sebab tu kita pergi beli durian, mereka ketuk-ketuk letak tepi kan. Itu tu mempercepatkan fermentasi supaya durian itu dapat ada rasa pahit. Okay, next. Ini durian puyat di Filipina. Okay. Apakah kelebihan menanam di Filipina? Di luar musim pada negara ASEAN, satu, tenaga buruh sangat murah, 200 USD sahaja. Lebih kurang dalam 800 hingga 1000 ringgit Malaysia. Cuacanya sangat sesuai untuk tanam. Kalau di utara Filipina tak sesuai, Luzon mereka ada typhoon, ada taufan ya. Tetapi di Mindanao memang agak cuacanya agak okey dan tanahnya sangat subur sebab gunung berapi dan lebih selamat. Kalau di Luzon, di Manila bahaya. Kadang-kadang polis dengan orang awam berkompromi, colek pelancong. So bila mula-mula saya nak pergi Filipina, saya berisau. Takut nanti pergi tak balik kan. Tapi yang saya pergi sebab ada seorang bagi saya jaminan. Yang bagi saya jaminan tu orang Singapura. Dia sudah 7 tahun di Filipina, Mindanao. So kalau orang Singapura berani, saya pun beranilah. Okay, next. Jadi ini adalah pusat pengumpulan durian di Filipina. Tanam di durian di Filipina dia ada masalah cuaca yang ekstrim juga. Dan kualitinya tidak konsisten. Maksudnya kualitinya berubah. Dan kelemahan mereka ialah pengalaman tak cukup lagi. Sebab Filipina mereka masih ala tradisi belajar. Dan sikap mereka yang agresif, ada 2 negara yang agresif. Vietnam, Thailand. Tapi Vietnam jauh lebih agresif daripada Thailand. Nanti saya akan ceritakan kekuatan mereka lagi. Next. Okay, ini yang di Filipina yang tengah buat grading malam. Mereka kerja 24 jam. Kenapa mereka boleh kerja 24 jam? Sebab yang di belakang toke mereka adalah daripada negara China. China ni kerja memang 24 jam tak berhenti ya. Nak ekspor durian you kena berkorban. So tanam durian tak semudah yang kita ingatkan. Next. So mereka kena proses durian tu dengan cepat. Next. Okay. Bila petik durian ni ada juga kelemahan. Sebab tu kita kena renekkan pokok.
Kalau tidak kita petik yang mengkau. Sebab orang yang pergi nak atas pokok petik, dia kira sebiji petik dapat berapa. Bila dia ketuk kadang-kadang, tak masak dia tahu. Tapi kadang naik turun 2 kali, kerja susah. Dia bantai sekali habis. Ini mental pekerja lah. Sebab tinggi. Tapi kalau kita renekkan pokok, kalau memudahkan dia memetik, dia akan ikut peraturan. Dia macam orang Malaysia lah. Bila sudah jam, highway dia pakai lorong, patut potong kanan, dia potong kiri lah. Orang Malaysia pun smart juga kan. Sama juga ni lah. Next. Kawasan di Filipina memang gunung berapi dan sama lah macam Malaysia juga kan. Cantik pemandangan tapi nak kerja susah lah. Sebab bergunung ganang. Next. Okey, ini satu cara yang dibuat di Filipina, saya rasa boleh digunakan oleh sesiapa yang nak tanam baru. Teknik yang digunakan ialah pasang buluh, tarik dua ni jadi pelindung. Kalau nak tanam durian, kena buat pelindung sebab apa? Dapat kurangkan stres, pokok dapat menyelesaikan dengan cepat. Kalau kita tanam secara terbuka tanpa pelindung, pokok kemungkinan akan terencat. Sebab tu zaman dulu pernah diceritakan tanam pokok di bawah pokok. Bila tanam pokok di bawah pokok sebab dilindungi, dia tak stres. Bila ada pokok besar baru kita mula potong dahan. Tetapi proses ini agak lambat. Sebab kalau zaman datuk kita tanam ialah tanam durian untuk cucu makan. Tapi kita hari ini tak semula dulu lah. Kalau saya tanam durian tak dapat makan, saya tak akan tanam lah. Sekurang-kurang saya dapat menikmati dulu lah. Orang dulu lain lah. Dia cukup mulia, dia tanam, dia tahu dia tak dapat makan untuk anak cucu makan. Tapi hari ini dengan teknologi, dengan pengetahuan, kita tahu tanam durian tak puluh-puluh tahun. Kalau buat betul-betul, 3-4 tahun boleh berbuah. Tapi kalau di bawah 3 tahun berbuah itu tak betul. Pokok mati, nak mati dah, stres. Okay, next. Ini di Thailand pula. Thailand mengalami kemarau yang serius tahun lepas, menyebabkan kematian 10%. Dan air tak cukup, nampak pokok dia, boleh nampak stres. So, kalau tanam durian, pastikan air kena cukup. Next. Yang ni air dah cukup, pokok dah nampak okey. Next. Perbandingan air cukup dan tak cukup di Thailand. Okay, next. Ini adalah kesan. Kalau kita tanam durian, kita kena baca simptom ataupun kita tahu macam mana mendiagnosis melalui kaedah apa yang ditunjuk pada daun. Kalau daun di hujung kering, ini bukan rhizotonia, bukan hawa daun. Jangan nampak daun kering saja hawa daun, bukan. Ini hawa air. Kekurangan air, stres, dia hujungnya kering. Next. Di Thailand pun ada pokok yang setengah mati. Hidup segan. Di Malaysia banyak kan? Banyak orang yang buat silap. Melakukan kesilapan tidak menjadi dosa. Mengulangi kesilapan yang sama itu adalah dosa. Dan menjadi satu dosa kalau kita mengajar kesilapan. Kita seorang buat silap mengajar, ini hari ini ada 200 buat silap. Saya kena tanggung dosa. Faktor yang di sini ada 2. Satu, air tak cukup. Kedua ialah pembajaan yang silap. Dalam pembajaan ada 5R. Apa tu 5R? Find right. Sumber yang betul. Right source. Kedua, kuantiti yang betul. Iaitu, berapakah kilo baja kita tabur. Ketiga, masa yang betul. Kalau kita dapat pembajaan, masa hujan buat pembajaan itu bagus. Kalau kering, kadang-kadang itu bahaya. Keempat, tempat yang betul. Jangan tabur baja di pangkal pokok. Tabur di penghujung daun. Kelima, cara pembajaan yang betul. So, walaupun pembajaan itu satu benda saja, tetapi dia melibatkan 5 faktor. Kalau salah satu faktor salah, dia boleh menyumbang kepada kesilapan penanaman durian. Next. Di Thailand memang tanam durian buat pengairan. Tapi di Malaysia, masih banyak tanam durian bergantung kepada cuaca. Itu adalah bahaya. Saya tahu banyak orang beritahu saya, tak cukup modal. Kalau tak cukup modal, kecilkan kawasan penanaman. Lagi tak cukup, kecilkan kawasan. Buat setakat yang mampu. Jangan tamak. Orang tamak selalu rugi ya. Next. Pembunuh nombor 1 yang biasa. Mana-mana kita lawat, kanker ataupun reput pangkal itu adalah masalah utama. Biasanya ini berlaku dalam beberapa faktor. Satu daripadanya ialah air bertakung.
ataupun kawasan itu menjadi lalu. Tak buat busut, tak buat saliran, pembajaan terlebih, pembajaan yang tidak seimbang, pembajaan yang salah, pembajaan pada masa yang tak betul, dan juga tiada kawalan pencegahan. So itulah menyebabkan, atau satu lagi ialah kesilapan yang selalu dilakukan ialah kita bila pokok dah berbuah, sayang nak buang buah, simpan maksimum. Itu juga adalah pembunuh. Sebab kita akan stres pokok sampai maksimum. Ada satu kebun saya lawat di Kulai, blackthorn dia berbuah, dia simpan maksimum. Pokok umur tahun 5, dia simpan 180 biji. Lepas saya berbuah, pokok balik jumpa pencipta. So jangan tamak ya. Next. Yang ni di Thailand juga, pokok nampak renek berbuah kan? Dan kebanyakan di Thailand, nasib orang Thailand suka montong, dia tanam musang. Sebenarnya mereka pun cerdik ya. Sebab tanam montong, pulangan hasil boleh dapat 4 hingga 6 ribu sepokok. Tanam musang boleh dapat dalam 2-4 ribu saja. Sebab hasil montong adalah 3 kali ganda lebih tinggi daripada musang. Walaupun harganya RM20 sekilo, tetapi disebabkan montong kita tahu, saiz buah durian 3 hingga 5 kilo. Montong Malaysia musang kita dalam sekilo hingga 2,5 kilo, itu peratannya. Walaupun harga tinggi tetapi hasilnya tidak lumayan. Kita tahu orang Malaysia tak makan montong. Betul? Lepas makan dia tu tak dapat memuaskan nafsu durian kita. Orang di China sebab tak pernah makan musang king, jadilah apa durian pun dia bantai dan makan sebab dia tidak tahu lagi. Tapi bila satu masa bila dia sudah termakan musang king, dia pasti akan taubat, tak akan makan montong lagi. Okay, next. So, berbalik kepada penanaman durian, sebab pagi tadi saya sembang ada orang kata tanam durian susah, tak berjaya, pokok mati, lain-lain, bra. Salah satu faktornya adalah anak benih. Dan dalam saya bergerak di Asia Tenggara, sebab sebenarnya kalau kita nak belajar durian, the more you know, the more you don't know. Sebenarnya lagi banyak kita tahu, lagi banyak kita tidak tahu. Sebab apa? Kita belajar kesilapan orang lain, kita juga belajar teknik yang betul daripada orang lain juga. Sebab tu saya selalu katakan, petani adalah guru kepada saya. Dia jadi guru yang baik ataupun guru yang mulia. Guru yang baik ialah petani yang melakukan benda yang betul, kita belajar. Guru yang mulia ialah yang sanggup melakukan kesilapan, korban diri untuk kita belajar. Jadi inilah yang orang yang mulia kan, dia korban diri untuk kita belajar. So dalam pembelajaran ini kita dapati, kenapa Vietnam boleh bersaing hebat dengan Thailand. Dulu, sebelum 3-5 tahun lepas, pengekspor paling utama Thailand, Malaysia kedua, Vietnam tak ada nama. Selepas 5 tahun, tahun lepas, Thailand ekspor 60,000 kontainer, Vietnam ekspor 20,000 kontainer. Malaysia masih dalam beberapa ribu kontainer. Di mana silapnya? Silapnya cara, variety, satu lagi ialah kat Malaysia yang tahu ilmu dia simpan, dia tak kongsi. Sebab dia tak nak orang belajar, pun ada juga. Bila saya kongsi lama, ada orang kata saya, Lim, you jangan kongsi banyak, nanti kita tak dapat cari makan. Jadi bila saya berkongsi di luar negara, ada orang pula label saya pengkhianat negara. Tapi padahal saya nak ceritakan ialah, kalau saya masukkan, saya yakin banyak orang tengok YouTube saya kan, Faculty of Durian. Kalau saya letak dalam YouTube, siapa boleh tengok? Orang Malaysia boleh tengok kan? Satu dunia boleh tengok. Tapi kalau saya tak letak YouTube, semua orang tak dapat tengok. So saya tak dapat elakkan. Saya cuma nak beritahu ialah, bila saya keluar negara, saya dapat belajar yang baru, saya boleh kongsikan supaya kita dapat bersaing secara global. Tapi di Malaysia kita ni, think global, act local. Kita berfikiran secara global, tetapi cara bertindak masih ala kampung. Jadi kita kena perbaiki persepsi yang ada pada kita hari ini. Ini di Laos, kebun yang terbesar di dunia, 15,000 ekar milik seorang. Dari sini tu belakang tak, pakai drone tengok tak boleh habis. Tapi yang pekebun ni sekarang sudah sampai sini. Dia tak tahu yang tanam durian ni, dia macam black hole lah. Uang dia sedut tak habis. Kalau yang sudah tanam durian, dia setuju apa yang saya cakap. Durian ni, kalau
Tanam durian dia sebenarnya ABCD kan. Air, baja, cahaya dan duit. No money, no talk. So yang ni dia tanam, nasib baik juga dia tanam ialah 500,000 ekar itu adalah montong. Sebab apa montong? Sebab pulangan tinggi. Kebun ini sekarang dalam proses kemungkinan dia nak lepaskan kepada pelabur China. Dan pelabur China itu yang terlibat, salah satunya saya buat konsultasi. Mungkin dia jadi, mungkin tak jadilah. Next. Yang ni di Laos, 500,000 hektar, yang saya tunjuk gambar ni. Next. Balik. Yang ni di Laos, kebun yang kecil sedikit, lebih kurang dalam 500 hektar. Next. Nampak tak kereta api tu? Landasan. Laos ada satu kelebihan. Dari Kunming sampai ke Vientiane, iaitu ibu kota Laos, sudah ada jajaran yang sudah disambung. Kelajuannya tak tinggi lah, 165. Dia tak ada speed train. Sebab speed train tu kos yang sangat tinggi. So China dia bina 165 km sejam. Itu pun sudah memadai. Dan di situ daripada Laos dia akan sambung ke Cambodia, sambung ke Thailand, sambung ke Malaysia. So lain kali durian dari Malaysia boleh hantar melalui trek sampai ke China, Kunming. Dan di situ disalurkan di negara China. So kita lihat dari segi perkembangan, banyak pelabur China masuk ke Laos untuk tanam durian. Pelabur China dia tanam di Hainan tak banyak. Sebab kawasan Hainan cuma sebesar Pahang. Cuma di selatan boleh tanam, utara tak boleh. Tetapi yang pelabur masuk ke Cambodia dan Laos, itu luar biasa. Salah satu pelabur yang saya buat konsultasi di Cambodia, dia beli tanah, dia beli tanah itu tak besar. Cuma sebesar Pulau Singapura sahaja. So nampak tak kehebatan mereka tu? So China tu kalau dia nak buat, dia mau buat terbesar. Kecil dia tak nak buat. Next. Dan mereka juga gunakan pasang perangkap di Laos. Ada yang pakai teknologi yang daripada China. Next. Okay, next. Di Laos juga ada masalah seperti yang berlaku, saya ingat di Malaysia, di mana-mana sama juga. Kesilapan yang sama, iaitu air tak cukup, pembajaan salah. Next. Yang ini juga disebab sama juga benda. Masalah sama, cabaran yang sama, iaitu penanaman, pembajaan salah, pengurusan salah, pengalaman tak cukup. So mengulangi, kita boleh katakan setiap negara ada juga yang melakukan kesilapan. Next. Okey, di Laos ni satu tempat lagi yang mereka akan bangunkan. Keluasan kolam semula jadi lebih kurang dalam 100 ekar lebih. Dan kerjasama dengan China dengan kerajaan Laos untuk tanam durian. Next. Nah, inilah kolam mereka. So dia janji dengan saya, dia kata minta saya, dia buat satu banglo, saya tinggal kat dalam untuk jaga kebun mereka lebih kurang dalam 5,000 hektar. Saya kata, kalau pergi lawat sebulan sekali dua, okey. Kalau tinggal selama-lama, I am sorry. Ini macam penjara juga. Next. So kalau kita cek gali tanah mereka, subur, tanah lom berpasir adalah sangat sesuai untuk tanam durian. So kita dapati bukan hanya saja tanam durian sesuai di, banyak orang percaya ataupun itu mitos, dia kata tanam durian yang paling baik di Pahang Raut. Pada hakikatnya, musangking pun tidak asal daripada Raut. Raut sebenarnya tidak ada durian. Dulu terkenal dengan D24 datang daripada Bukit Merah, Taiping. Malahan musangking asal daripada Tanah Merah, Pulau Raya. Nama di sana panggil kunyit. Datang ke Raut tukar nama jadi musangking. Orang ada orang daripada anak Kelatih. Orang Kelantan yang marah sebab tukar nama kan. Raja kunyit jadi musangking. Tetapi kalau kita nak masuk ke pasar antarabangsa, rename atau rebrand itu sangat penting. Kalau kita sebut Raja Kunyit di luar negara, bahasa orang tak faham. Kalau ada king tu, tak dapat jadi king, terlangkin dalam perut pun puas hati kan. Next. Okey. Yang ni durian kampung di Laos. Dekat Paksa. P-A-K-S-E, Paksa. Bukan paksa. Okey, yang ni saya cuba makan. Tak sedap lah. Mungkin tak ada pembahagian atau mungkin variety yang tak sedap, isinya putih. Satu lagi mungkin juga ialah mereka petik. Itu jadi tak sedap. Next. Habis. Kita masuk satu lagi. Masa sampai? Oh, ada 10 minit lagi. Tak habis. Tak apa.
Tak lampas cerita tak habis. Tekan sekali. Okey, kita ke bila dah pergi banyak negara, kita balik ke Malaysia. Penanaman durian di Malaysia. Okey. Yang ni dia kebun ni ada istimewa, dia tanam 2 pokok. Musang 1, blackthorn 1. Saya tahu banyak orang suka tanam 2 pokok, tanam 1 point atau 3 pokok. So banyak orang tanam, boleh tak tanam durian macam ni, 2 pokok? Saya bagi jawapan yang mudah. Bolehlah letak 2 isteri dalam 1 rumah. Kalau boleh, you boleh tanam. Taklah gurau. Dia sebenarnya tak sesuai. Kalau boleh tanam 2 pokok sekali, sawit pun boleh buat 2 pokok, getah boleh buat 2 pokok. Betul? So, saya tak nak jawab soalan ini, saya cuma saya lontar balik satu soalan. Kalau durian boleh tanam 2 pokok dalam 1 point, maksudnya sawit pun boleh, getah pun boleh. Kenapa sawit dan getah tidak buat? Cuba buat tengok, hasil menurun. Pepatah Melayu memang betul, orang tamak selalu rugi. Next. Yang ni di Johor yang tanam di kawasan gambut, pokok kuning, hidup segan, mati tak mahu. Apa yang kita buat? Saya minta dia gari parit. Mula gari dia separuh percaya. Lepas saya minta dia jangan buat habis semua. Buatlah beberapa baris dulu buat perbandingan. Sebab mungkin saya boleh berbohong, mungkin saya silap. Tapi lepas gali dia setuju. Satu kebun dia buat habis. Mula-mula saya cakap dia memang tak percaya. Sebab kita bila semakin dewasa, kepercayaan kita pada fakta tu makin menurun. Saya kata apa tak? The more older we are, if we can maintain our stubbornness, don't increase the level, is good. Semakin kita tua, kita semakin degil. Tapi kalau kita boleh kekalkan kedegilan dan tidak meningkatkan tahap kedegilan, itu sudah memadai. Sama juga dengan orang dewasa, semakin kita umur tua, kalau kita tidak meningkatkan daya tipu kita, itu sudah memadai. Yang menjadi masalah, semakin tua kita semakin pandai buat cerita bulat-bulat. Nah, itu yang bahaya. Next. Kalau nak tanam durian, pilihlah anak benih seperti ini. Yang berkualiti untuk memastikan kejayaan. Sebab penanaman durian ini, anak benih, merupakan penentuan hampir 50% daripada kejayaan kita. Contohnya, kalau kita anak-anak kita besar tinggi lampai, kahwin dengan Mak Saleh, anak lebih tinggi lah. Tapi kalau kita kahwin dengan orang Jepun, nak dapat anak tinggi, sorry lah, putih dapatlah, tinggi tak dapat. So itu dinamakan genetik ataupun anak benih. Next. Kalau kita buat busut, biasanya pokok akan membesar jauh lebih cepat. Sekali lagi saya nak tekankan, jangan percaya bulat-bulat apa yang saya cakap. Separuh buat busut, separuh tak buat. Nampaklah perbezaan. Contoh saya pergi Brunei, ada satu kebun, dia tengok YouTube saya, dia nak buat busut. Tapi ada satu manusia yang cerdik, beritahu dia jangan percaya itu lim. Lim itu penipu. Jangan buat busut. So dia buat separuh, 25 ekar tu tak buat busut. Lepas 4 tahun, orang yang cerita tu tak berani pergi lagi. Sebab kawasan yang tak ada busut, penyakit banyak, pokok lama tumbuh, masalah banyak. So, kadang-kadang kita nak cakap ni, kita boleh menipu sekali, tapi tak boleh menipu selama-lama. Sebab bukti, the fact is there. Bukti yang nyata tu memang akan ditunjukkan tak lama. Okay, next. Ini pokok lebih kurang dalam 13 bulan. Kalau kita gunakan pembajaan betul, contohnya bajai G232, yang formulasinya memang khas untuk menggemukkan batang pokok durian. Kalau nak menggemukkan manusia senang saja, makan tidur memang gemuk. Tapi kalau nak menggemukkan pokok durian, kalau pakai contohnya baja 15-15, daun rimbun tapi batang kecil. Sebab zat disalur kepada daun, bukan kepada batang. Kalau kita nak besarkan batang, kita kena pakai baja yang K dengan P-nya tinggi, N jangan tinggi sangat. Jadi batang boleh besar. Kalau batang besar, kelebihannya ialah kalau angin kuat tiup dia tak patah. Kalau batang kecil, berlakunya taufan atau angin kuat, pokok patah. Next.
Okey, yang ni kebun yang atas bukit kita buat batas. Logiknya orang kata atas bukit kenapa nak buat batas, kenapa nak buat busut, betul? Tetapi kita buat perbandingan. Yang ada buat, tak buat, perbezaannya sangat besar. Next, tengok. Kebunnya tempat yang sama, saya ambil gambar sekali lagi ya. Pokok naik, cantik. Kalau kita tak buat, pangkal bertapukang air akan reput. Bila akan reput, pokok pertumbuhan terencat. Bila pokok jadi lemah, hawa daun datang, kanker datang, berbagai masalah datang. Kualiti buah pun tidak baik. Next. So, contohnya next. Setahun, next. 2 tahun, next. 3 tahun. Kalau boleh kita nak kawal ketinggian pokok juga. Kalau pokok kita biar dia terlalu tinggi, kita nak buat manual pollination, pendebungan secara manual. Kita nak buat semburan, kita nak buat penjarangan buah ataupun fruit thinning. Suka. Dan kita tahu tenaga buruh semakin mahal. Kalau kita tidak buat, durian yang tambah tinggi, kita nak semua racun tak sampai. Bila semua racun tak sampai, buah banyak rosak, rugi. Dan kalau terlampau tinggi, pekerja semua racun, pekerja itu bukan semua racun, mandi racun. Kita sebenarnya menjadi pembunuh secara tidak langsung. Walaupun dia tak mati depan mata kita, bila dia balik ke negara asal, dia memang mati, dapat penyakit sebab tiap hari mandi racun. So, dari segi itu kita kena belajar apakah cara yang terbaik. Cara terbaik adalah kawal ketinggian pokok. Tetapi disebabkan di Malaysia, zaman dulu tanam durian memang dibiarkan ikut suka hati. Nak pergi berapa tinggi biarlah ada usia. Tetapi hari ini bila saya sebut nak kawal ketinggian, sekali lagi saya dihentam kiri kanan. Saya kata kawal ketinggian dalam 4 meter. Memang banyak orang ludah saya. Ini lim sudah gila. Tetapi pada hakikatnya kita buat di satu kebun di Sungai Siput, ketinggian 12 meter, berbuah banyak. Bila saya tunjuk dalam Facebook saya, dalam YouTube, orang mula tutup mulut. Sebab kita buktikan. Next. Okey. Kalau yang sesiapa yang nak masihkan penanaman durian secara berjaya, ini adalah 12 benda yang boleh membantu. Pertama, pemilihan tapak. Pastikan kawasan tu jangan ada banjir. Kalau banjir jangan tanam. Kalau tanah tu kawasan tanah liat putih, jangan tanam. Itu memang cari maut. Kedua, persediaan tanah dan juga desain ataupun reka bentuk. Kena buat busut ataupun sediakan peparetan. Ketiga, pemilihan anak benih. Planting material maksudnya anak benih merupakan faktor yang penting. Keempat, pengurusan air. Maksudnya kena ada sumber air yang cukup. Piping nak pakai sprinkler jenis apa, kuantiti air berapa. Dan jangan buat planning untuk setahun 2. Contoh ada satu kebun yang 3,000 ekar. Buat piping, penyiraman sejam 20 liter. Sekarang pokok dah 3 tahun, 5 tahun. Sejam 20 liter boleh? Tak boleh. Jadi yang buat piping ni kadang-kadang juga tak tahu dulu ada belajar matematik atau tidak. So, berbalik kepada kita, kita kena tahu persediaan ni kena mencukupi. Kelima, program pembajaan. Kita kena beri apa yang diperlukan oleh pokok. Jangan bagi apa yang kita mahu. Contoh macam kita jugalah. Biasanya kita makan apa yang kita suka. Kita bukan makan apa yang diperlukan oleh kita. Lepas tu, jatuh sakit, kita salahkan Tuhan. Ini takdir. Sebenarnya kita mempercepatkan takdir. Daripada kita terima tu secara bulat-bulat. So, ada kalanya kita boleh dikatakan ignorant is not innocent. Kejahilan itu, kesilapan itu bukan satu, kejahilan itu merupakan satu daripada kesilapan yang besar. Keenam, canopy management maksudnya kita nak kawal ketinggian pokok melalui pruning, catasan. Sebab ada dahan yang kita tahu, saya gunakan satu perkataan yang amat mudah faham, dahan jantan dan dahan betina. Iaitu, dahan jantan itu adalah dahan vegetatif, dahan betina itu adalah dahan reproduktif. Di bawah 90 darjah ke bawah, dahan itu mudah berbuah. Kalau ke atas dia tak berbuah. Untuk pokok muda. Tapi bila sudah tua, walaupun yang atas menegak, dia berbuah. Cuma kalau fasa awal, kalau kita buat pruning betul, kita nak pastikan setiap dahan yang berbuah pada dahan sekunder, bukan pada dahan tertiary. Sebab dahan tertiary dia kecil, lepas berbuah dia kering.
Kalau kita dapat membentuk dahan sekunder berbuah, dahannya tidak kering. Next. Ketujuh, pest and disease control. Kawalan prostat dan penyakit. Tanam durian ini banyak masalah. Kalau kita tidak kawal prostat dengan betul, petang nanti saya akan ceritakan lagi. Masa cukup lah. Sudah habis. Okey. Kesembilan, kita kena buat monitor ataupun fruit flower setting tu sebenarnya kita kena buat juga sebab kita kena rangsang dan buat betul. Banyak orang rangsang bunga tapi tak bersedia untuk pokok. Sebab tu berbunga lepas tu gugur. Contoh tahun ini. Berbunga banyak, kejadian buah rendah. Disebabkan pokok tidak bersedia. Kesembilan, kita kena buat cacatan, rekod tu semua, baja, tabur, air tu semua. Bila ada masalah, orang tunjuk kat saya tengok balik, saya tahu kesilapan dia. Tetapi kalau dia tidak buat rekod, kita tidak tahu di mana kesilapannya. Sebab kita bukan Tuhan. Kita pergi jumpa doktor, tanya doktor, mana saya sakit, mana doktor tahu. You kena beritahu dia cara makan, tapi sekurang-kurang doktor boleh buat blood analysis, boleh buat ni. Itu pun tak tepat, kena tahu juga gaya hidup dia. Ke-10 adalah post-harvest infrastructure. Sebenarnya kita juga kena buat persediaan sebab kutip durian ni dalam masa beberapa jam kita kena siapkan. Kalau tanah luas, kalau tidak cukup persediaan kita mungkin akan gagal. Ke-11, pengalaman, SOP dan juga keperluan tenaga buruh. Tenaga buruh kita hadapi masalah besar. Kalau kita bergantung kepada tenaga pekerja tempatan, agak sukar. Kalau siapa pernah pakai dia tahu. Orang tempatan, cuti dia memang banyak kan. Nenek dia boleh mati setahun 4 kali. Bos mau cuti, nenek mati. Ataupun dia ada banyak upacara kan. Terutama kalau musim durian, segala tu tak boleh terima alasan. Kalau sehari tak kutip memang habis. Kalau kita pakai Myanmar susah juga. Kadang-kadang tengah-tengah buah musim keluar dia mabuk, cuti sehari. Itu juga masalah. Kalau pekerja Indonesia okey, tapi sekarang banyak yang tak ada masalah. Kalau pekerja asli musim durian diambil dia okey. Tapi kalau hari-hari biasa itu bahaya. Dia boleh kerja-kerja tiba-tiba bos saya sudah tak mau kerja. Panik. Lepas setahun dia balik lagi, bos ada kerja. Saya dah kebun saya sudah terbakar. Kalau cara mereka kerja kita mati juga. SOP satu lagi. Apa tu maksud SOP? Standard Operating Procedure. Tapi kat Malaysia kita ada 3 SOP. Satu SOP yang orang keluarkan SOP dia tak tanam durian, dia boleh tulis SOP untuk kita tanam. Itu panggil saya orang pandai. Kalau untuk yang pelabur, dia ada satu SOP lagi. Apa SOP itu? Save our pocket, semua nak jimat. So, kita nak guna SOP yang betul lah. 12, market orientations. Yang ni tidak masalah sebab kita ekspor. So, saya mungkin kena hentikan untuk laluan bagi pencerahan kedua dan sambung waktu petang sebab slide sekarang ada banyak lagi dan petang saya akan sambung sekali 2 jam kan. Ini 1 jam ya. So, sekian, kita sambung lagi. Terima kasih.